Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Matikan Imam Bilal kuasa muslimin muslimat dikasih. So tentang kita masuk bab 9 fiqh aurat. Perbahasan satu, aurat antara wanita muslimah dengan wanita non muslim. Tuan pernah tak apa ke bagi orang perempuan tuan pergi spa urut, buat facial, pernah? Yang non muslim pernah kan? Boleh tak buka aurat? Maksudnya buka dulu, gunting rambut dengan non muslim, boleh tak ya? Okay, jadi kita tengok dalam surah An-Nur. Wala yubdina zinatahunna illa libunatihin. Jangan kamu zahirkan perhiasan. Maksudnya apa yang terzahir muka, tapak tangan, melainkan pada siapa? Libulatin. Jangan lupa tuan-tuan, tu nun belakang tu ada satu tu, tuan-tuan berhenti, dengungkan dia. Okey. Libulatin. Siapa libulatin? Suami-suami mereka. Okey. Aw abaihin, bapa-bapa mereka. Aw abai bu'ulatin, bapa suami siapa? Waktu lah. Aw abnaihin, anak lelaki. Ni semua orang yang kita boleh zahirkan. Orang perempuan boleh zahirkan aurat pada mereka. Aw abnai bu'ulatihin, anak suami mereka. Siapa dia ni? Anak tiri. Kahwin dengan suami yang dah ada anak, boleh tunjuk aurat, pusat atau lutut. Tapi tak ada kerja lah pakai pusat dan lutut depan dia orang ni. Tak ada kerja lah depan suami tak. Au ikhwanihim, adik-beradik lelaki. Au bani ikhwanihim, anak saudara, anak adik-beradik lelaki tadi. Au bani akhawatihim, anak saudara perempuan, anak saudara juga. Yang last ni, au nisa'ihim, dan perempuan-perempuan mereka. Siapa perempuan? Kita tengok dalam tafsir kata siapa? Tafsir Al-Qurtubi kata wanita-wanita mereka ialah wanita muslimah. Boleh tunjuk aurat pada wanita-wanita muslimah. Juga disebut wanita non-muslim pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar masa jadi khalifah, dia tak bagi orang wanita muslimah ni pergi masuk tempat mandi wap dengan wanita-wanita non-muslimah ni, kan kena berkembar apa semua, dipanggil sauna. Hari ni kan selapa dia masuk, betul? Okey. Itu satu. Dalam tafsir Ibnu Katsir berpendapat maksud wanita-wanita mereka ialah wanita muslimah. Sama juga. Ibnu Katsir pun sebut dia sama juga. Dalam teks fiqh mazhab Syafi'i Fathul Mu'in, baca sikit, wa tahjubu wujuban muslimatun an kafirah. Dan wajiblah orang perempuan muslim itu berhijab di depan orang kafir, orang perempuan non muslim kafirah. Okey, habis semua tak boleh ni. Kita buka ni pula kifayatul akhyar. Disebutkan ada khilaf dalam masalah ini. Wa amma nazru zimmiyyati ila muslimati fa fihi khilaf. Pandangan wanita non muslim kepada wanita muslim ada khilaf. Qala Al-Ghazali, siapa dia Ghazali? Imam Al-Ghazali. Mazhab apa tu? Mazhab Syafi'i. Al-aslahu annaha kan muslimah. Dia berkata wanita non muslim sama seperti wanita muslimah, boleh tunjuk aurat. Nampak tuan? Bila kita belajar benda macam ni, rupa kita tahu imam-imam di bawah Imam Syafi'i, ada juga imam yang kontra dengan Imam Syafi'i. Tak apa ke? Tak apa, tak ada masalah.
Imam An-Nawawi kita pernah belajar dulu, ingat tak? Basuh bekas. Imam Nawawi kata tak payah guna tanah bekas yang pernah digunakan oleh non-Muslim, masak khinzir, guna untuk arak. Sebut dalam hadis, senang kita faham. Imam An-Nawawi kata yang paling kuat sekali pandangan ialah basuh tanpa sama bekas tadi. Kontra lah dengan siapa? Dia kontra dengan Imam Syafi'i. Habis tuan-tuan, benda ni nak gaduh ke? Nak gaduh buat apa? Tak payah gaduh. Ni Maulidur Rasul, orang nak buat tak nak buat, nak gaduh? Tak payah gaduh. 50-50 tuan-tuan. 50% kata bid'ah, 50% kata nak buat. Nak gaduh apa? Tak payah gaduh kan? Habis tuan-tuan, takut macam tu Ustaz? Ya, macam tu lah dia. Sampai bila? Jangan gaduh nak FB. Tak payah tuan, tak usah tambah kau orang. Betul. Nak buat, silakan. Dia orang buat apa? Buat ceramah, bukan buat maksiat. Nyanyi, nasyid, kasidah apa semua. Okay lah. Habis, yang kata tak nak buat pun tak apa juga. Sebab apa? Sebab memang Nabi tak buat, sahabat tak buat. Nak kena gaduh? Tak payah gaduh tuan. Ni Imam Ghazali, patut dia gaduh dengan Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab dia kata boleh. Nampak tuan, macam tu je. Siapa boleh satukan semua mazhab kata salah satu guru tempoh wanita untuk kahwin semula selepas iddah dia tu ialah 3 kali suci. Ada mazhab ambil 3 kali haid. Kalau itu tak boleh nak satukan tuan, dan macam-macam benda lagi tak boleh nak satukan tuan, jadi terus berlapang dada dengan orang. Itu saja. Ya, itu yang terbaik. Kewujudan khilaf menggambarkan ia bukan perkara disepakati. Yang penting kesopanan dan maruah sebagai wanita Islam dijaga. Betul? Orang ya. Tak salah kita nak sebut ni siapa ni, ya? Tak kira lah yang mengisbah satu hal. Saya baca dalam tulisan Dr. Zulkifli Al-Bakri, benar-benar ya, mufti wilayah. Dia pun tulis dalam buku dia yang memerlukan hajat. Kalau boleh elak, elak. Kalau ada tempat muslimah punya tempat gunting, bagus pergi situ lah. Kalau tak ada, situ yang ada memang berhajat nak potong sikit apa semua, tak apa, zahir kan. Ya. Dan apa? Asrama anak-anak perempuan kan duduk dengan perempuan dan non-muslim pada dalam rumah. Tak apa. Sebut dalam buku ni sekadar buka tudung tadi, tak ada masalah. Jangan pergi pakai duduk pula berlari-lari dekat apa orang tamu kembar semua, itu tak ada lah. Betul okey. Perbahasan 2, fashion. Islam bukan agama yang menghalang fashion. Kita sebut itu kenapa? Tadi saya boleh dengar radio, ada non-muslim yang dia tutup aurat tapi dia nak berfashion. Dia cubalah ikut cara yang dipatuh syarak dan sebagainya. Sebab apa? Islam fashion tak ada masalah. Cuma patuh 2 benda ni. Yang pertama, tidak menampakkan bentuk badan. Betul? Ya. Orang perempuan macam mana ni? Pernah dengar telekung likra? Ada? Tak ada? Ada kan? Apa hukum? Ada orang buat perbahasan. Sebab tudung likra ni kain dia berat. Dan berat tu maksudnya dia jatuh dan ikut bentuk badan. Sah tak solat? Solatnya sah. Tapi kalau sekejap lagi dia keluar, ada orang lelaki tengok keluar helio, dosa. Keluar helio tu kan. Kenapa? Tak tahulah kenapa keluar helio. Sampai darah-darah hidung. Teruk sangat tu. Dia tengok benda macam tu. Jadi dosa. Dia macam ni tuan-tuan, kalau sebut pasal bab tu, ada orang tanya Ustaz Azhari terus dia, Ustaz aku pakai tudung? Dia kata tak wajib. Tak wajib pakai tudung. Yang wajibnya menutup aurat. Betul? Nak senang faham je. Contoh ada orang tu dia nak pakai baldi, tutup kepala dia. Tutup aurat tak? Tutup. Tuan-tuan, orang buat boring dah pakai tudung, ambil kotak, letak kotak. Tapi Ustaz Azhar kata apa? Jangan lupa tebuk lubang mata bagi nampak nak jalan. Okey, jangan lupa. Buat tak apa, jadi tutup aurat. Macam orang perempuan Eskimo, Moskow, kau jenis tutup habis dengan bulu-bulu apa semua tu kan. Tutup tu, tutup aurat. Okey. Dia pakai tudung tak? Pakai tudung apa dah bertutup habis dah. Tutup aurat tu. Okey. Yang kedua, pakaian tersebut tidak menampakkan ciri tubuh si pemakai seperti warna kulit. Sebelum masuk warna kulit ni satu hal. Tudung-tudung. Kita tengok tudung, dia panggil tudung saji. Pernah dengar?
Tudung saji kalau tuan tengok, nampak tak lauk? Nampak juga lauk, cuma lalat tak boleh masuk. Betul? Umpan tolong cek sikit. Ayah-ayah yang bagi duit masa bulan puasa saya pesan dulu, nak beli baju raya budak-budak, kadang-kadang kita bagi duit, tahu-tahu dia dah pergi dah beli. Balik rumah tuan-tuan wajib cek. Sebab apa? Kita bagi duit, dosa kita. Sebab apa? Tengok-tengok, oi baju saiz XXXS, triple XS, pernah dengar? Saiz siapa ni? Siapa punya baju ni? Adik punya, cik menipu tuan-tuan. Tak ada yang tuan, baju dia. Kecil, ketat, tak boleh. Okey, beritahu dosa tuan. Yang kedua, pakai nipis tadi, tudung tadi. Baju kurung. Ada orang pakai baju kurung tapi tak pakai seluar di sebelah dalam. Faham? Bukan seluar dalam saya sebut ni seluar di sebelah dalam. Dia pakai baju kurung tapi dia pakai kain belah dalam. Dah patuh syarat? Belum. Sebab apa? Tak apa kalau dia naik kereta, tapi bila naik motor 45 minit pucung KL, naik motor suami dia dipanggil suami yang dayus. Kenapa? Tayangkan aurat isteri untuk orang tengok. Dosa tak? Dosa. Tuan-tuan, dia ingatkan tadi masa keluar tadi elok dah bertudung, pakai baju kurung, tapi tak pakai seluar. Tuan-tuan, saya cakap ni saya nak beritahu kepada semua orang. Kalau tuan-tuan boleh tolong share lah, tuan-tuan beritahu kat saudara mara, isteri sendiri, beritahu pakai seluar. Ada satu video klip tuan-tuan buka dalam YouTube, suara anak buka. Bagus video pendek budak-budak UAE. Ada UAE perempuan lah, dia buat video perempuan tu, dia nak tumpang naik motor. Masa nak naik tu, awak tak pakai seluar ke? Sebab saya pakai stokin kan. Pakai stokin. Tak, nampak juga kaki awak tu. Saya tak boleh bawa tumpang awak naik motor, kata perempuan tu. Perempuan tu nak tumpang naik motor. Nampak tak? Sebab naik tu menyebabkan dia dosa, nak bawa orang yang nampak kaki. Tapi dia tak tunjuk lah kaki budak UAE tu. Tuan-tuan jangan semangat pula kita tengok YouTube tu. Dia tak tunjuk, cuma dia beritahu kena pakai seluar. Nak pakai seluar jeans nak buat dalam ni, boleh pakai seluar jeans? Boleh. Pakai seluar jeans di sebelah dalam. Boleh tak? Tuan, saya kalau ke negara Arab dekat Yaman, saya tengok budak-budak ni masa dekat pasar raya, orang perempuan ni dia pergi beli seluar jeans. Bila dia orang pakai seluar jeans ni? Dia orang dah bernikah, tutup jubah hitam abaya. Rupanya dia orang pakai betul seluar jeans tu di sebelah dalam. Bagus tak? Bagus lah. Tutup. Tak nampak kaki. Kan seluar jeans kan tebal. Okey. Jangan pakai seluar jeans saja. Pakai baju. Pakai baju kurung dalam seluar jeans. Boleh? Boleh sangat. Saya tengok kadang budak-budak yang sekolah kampung kadang pelik saya tengok. Dia pakai baju kurung, pakai jubah, dalam ni baju kurung. Panas kan? Tak payah pakai jubah, dalam baju sikit pun senapis dan seluar di sebelah. Dah selamat. Okey. Lagi apa sikit lagi fashion, tak ada apa dah, minyak wangi tu kan. Ayyuma imra'atin istarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fa hiya zaniyah, Nabi sebut. Siapa yang berjalan ke atas satu kaum pakai minyak wangi, ayyuma imra'atin, perempuan tu. Orang lelaki tak apa minyak wangi, tak apa. Pelik orang lelaki ni tak pakai minyak wangi. Patut lelaki kena pakai minyak wangi. Ni orang perempuan pakai minyak wangi. Jalan liyajidu rihaha, orang ambil bau dia. Bahia zaniah, maka dia adalah perempuan zina. Nabi sebut perempuan zina, tapi tak kena sebab lah, cuma dosa dia tu. Nak bayangkan macam saya pernah cerita dulu kat tuan, tengah buat kerja kan, dia balik lah perempuan tu. Ni mesti si Arba'iyah bulan lalu tadi ni. Arba'iyah kan. Arba'iyah dah balik lah, bau dia ada lagi 30 meter dah jalan. Ada lagi dia ni bau. Apa hukumnya? Dosa. Jangan sebut. Tak wangi. Okey. Habis ustaz takkan nak musuh. Dia tanya kita pula nak musuh tidak. Saya kata, kalau tak pakai minyak wangi, adakah lawan yang suruh musuh? Bukan pakai minyak wangi lawannya ialah kena pakai sabun, mandi, shampoo yang biasa dah. Janji tak keluar bau. Jadi bau sebab apa? Sebab tak keringkan rambut tu je. Betul? Basah-basah pakai memang ada bau juga. Okey, suruh orang keringkan rambut. Perbahasan 3, pakaian khas untuk non-muslim.
Ada ijtihad ulama menyatakan perlu wujud pakaian khas membezakan Muslim dengan non-Muslim. Sampai tegahan untuk non-Muslim berserban dan menyimpan janggut. Sampai tahap begitu. Ada juga pakaian tertentu, warna tertentu. Apapun ini hanyalah ijtihad ulama yang awal saja. Hari ini Sing pun pakai serban, Sing pun ada janggut. Nak kata apa? Diorang lagi kekalkan rupa diorang tu. Walaupun pergi ke mana-mana negara, Amerika ke, tak buka. Tak buka juga. Diorang kekalkan macam tu. Baik. Dan tidak ada jumpa dijumpai satu sabda Nabi pun yang sahih untuk meletakkan kod pakaian bagi non-Muslim. Mana tak ada, bebas. Non-Muslim nak pakai baju Melayu boleh, bagi, tak ada masalah. Biar dia pakai baju Melayu. Nak pakai serban ke apa semua bagi. Bab 10. Ini bab 9 dia sikit je bab aurat ni. Kita masuk bab 10, iaitu fiqh perkahwinan. So, perbahasan satu, bercinta dengan non-Muslim. Boleh tak nak bercinta dengan non-Muslim? Senang je Ustaz. Tidak ada tegahan dalam agama untuk bercinta. Cinta ialah fitrah. Betul? Tuan-tuan, Ustaz ni dia tak ada haram. Saya pergi motivasi untuk bulan 12 ni saja 10 motivasi dengan budak-budak, anak-anak remaja. Tajuk cinta ada, couple. Dia orang tanya, Ustaz apa hukum sekian-sekian apa semua. Saya cakap cinta ni sangat siapa larang. Siapa larang janjilah nanti orang yang tak betul fitrahnya cinta kat orang lelaki. Lelaki cinta kat lelaki, kan? Jadi betulkan fitrah tu, urus fitrah tu. Nak cinta dengan non-Muslim, boleh dia suka tengok non-Muslim tu, tak apa. Suka tak apa, tak ada masalah. Dia tanya pula, betul boleh dating ke? Dia kata, okey boleh dating. Dia tulis dalam Ustaz ni Islam je, Ustaz Nizam. Ustaz Nizam ni tu dalam baru-baru ni, tak ada baru dalam sebulan tu. Tuan dah dapat tak orang viralkan WhatsApp buku ajaran sesat, ciri-ciri ajaran sesat dalam keluaran Telaga Biru, Ustaz Nizam dan Ustaz Zamri Mantok. Ada dapat? Ada orang dia busuk kan, dia pergi snap muka surat 32, tulis itu ayat Quran yang kata dalam surah Al-Ahzab, maka Muhammadan hadis. Saya tak ingat ayat tu. Nak cerita kan, ustaz tu tulis sebelum muka surat 31 tu, surat 32, 31 lah. 31 tu penerangan tentang ciri-ciri ajaran orang yang tafsir Quran secara salah. Okey, jahat pula. Saya tak tahu kenapa dia buat macam tu. Mungkin dia buka kat supermarket ke kat kedai buku, dia teruknya. Saya dah fikir orang macam ni dia tak amanah kan. Sebab apa? Dia tahu bila dia letak dalam Facebook, bila orang viral dalam WhatsApp, dia kena ingat dosa akan bertimpa-timpa. Dia kena ingat tu. Kalau dia adik, dia beritahu kawannya itu satu orang baru, tapi bila dia dah letak dalam Facebook, maknanya dia dah bersiap sedia untuk terima dosa yang banyak dengan sebab dosa. Saya tunggu juga mana dia punya jawapan dia sendiri yang dia mengaku salah. Patut mengaku salah. Lepas tu dia dalam Facebook tu, bawah tu saya tak buka lagi, pokok dia dah letak tu. Lepas dia tulis tu, patut dia tulis, saya minta maaf pada Ustaz Nizam dan Ustaz Zamri sebab saya tersilap. Tak ada. Kalau ada, beritahu saya. Kita kena viralkan balik yang minta maaf tu. Sebab tuan-tuan, orang hari ni nak buat kamu drama ramai. Saya Nuruddin dah kena. Ni Ustaz Nizam pula. Ustaz Nizam ada dalam grup, saya tengok grup kami, grup WhatsApp tu, ada 100 orang ustaz. Ustaz Nizam relax, tak tulis apa pun. Dia tahu, tak biar dia. Biar orang lain tu jawabkan untuk dia. Ada orang pergi forward macam tu, pelik tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau dah nama buku pun ciri ajaran sesat, takkan setiap muka surat Ustaz Nizam nak tulis okey, ini adalah ajaran yang salah. Ustaz sebelah, okey, ini ajaran yang tidak betul. Nak tulis setiap muka surat ke? Tak baik ya. Cukup orang tahu nama buku ni, buku ciri ajaran sesat. Dan apa yang ditulis tu sebab apa tuan-tuan? Ayat tu dia tulis maka Muhammad Nabi, ada tafsiran yang salah. Khataman Nabi dalam surah Al-Ahzab tu bukannya penutup segala Nabi, tapi khatam tu cincin Nabi. Tafsiran yang salah. Lepas tu dia tulis dalam Facebook, ini ada ustaz yang buku yang jaga-jaga untuk akidah anak-anak kita yang menyesatkan.
Itu tafsiran yang salah ustaz tu nak cerita. Macam bukunya Ustaz Nizam tulis ni. Apa? Boleh berdating. Boleh dating. Nanti orang ustaz kata boleh dating. Dia tak tengok apa detail satu ni, nampak cara berdating. Pertama, tutup aurat. Okay. Yang kedua, jaga pandangan mata. Boleh? Yang ketiga, membawa mahram. Ibu, bapa, abang, adik. Ustaz ni bukan dating Ustaz. Ustaz Azhar itu orang tanya juga. Saya suka jawapan dia. Orang tanya, boleh tak Ustaz nak naik motor dengan awet? Boleh. Ustaz Azhar cakap, boleh. Ni nak naik motor dengan awet, boleh tak? Boleh. Macam mana? Kamu bawa belakang kamu bapak budak perempuan tu. Belakang bapak budak perempuan tu bawa perempuan tu. Bawa awet tak? Bawa awet. Cuma naik motor 3 orang salah. Isi undang-undang tu je lah. Habis tadi kata nak bawa awet, bawa tengah-tengah bapak budak perempuan tu. Naik 3 orang. Keempat, topik perbualan yang wajar. Betul juga, kadang-kadang ada yang tunang kan, dia nak jumpa, nak bincang, boleh bawa sekali teman, adik. Tapi pandai dia bawa adik kecil, rasuah sikit. Baru bagi coklat, aiskrim, cabut. Pesan kat bapak dia, bawa tadi. Yang kelima, tempat dating terbuka dan tidak menimbulkan fitnah. Boleh buat ke? 5 syarat ni, boleh dating. Ni bukan dating Zat. Masa saya dalam motivasi-motivasi, saya kata ada jenis couple tu, jenis couple Islamik, dating Islamik. Pernah dengar kan? Couple Islamik. Macam mana couple Islamik? Tu dia punya mesej dia, ana anti. Ana anti anta ustaz ustazah. Betul? Assalamualaikum ustazah. Ustazah sihat? Alhamdulillah. Masya-Allah. Bahasa Arab. Anak nak jumpa ustazah, jumpa anti. Di mana? Di taman. Untuk apa? Untuk murajaah. Itu dia murajaah tu kan bahasa Arab. Kampung Islam. Dia dek, kenapa dek? Tak pernah adik kecil lagi. Pergilah kat taman, jangan lupa ya ustazah pakai baju warna apa? Warna biru. Okey, senang nak kenal. Anak pakai baju biru juga. Cewa tuan-tuan. Memang anak kita hari ni tuan-tuan. Dia dah canggih kampung Islamik. Dia lagi masa duduk bawa buku semua. Okey, dia pakai kopiah. Pakai kopiah. Yang ni tudung labu. Duduk. Okey, alhamdulillah kita mulakan dating kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Nampak kan? Nampak. Gunakan agama. Boleh. Sekejap lagi habis dating, jangan lupa kita tutup dating kita dengan tasbih kafarah suratul Asr. Boleh tak? Ni main dah. Ini anak-anak muda kita pandai kampung Islamik. Tu belum dalam FB lagi tu guys. Saya tengok kadang main lagi. Ada gambar lawa sikit budak perempuan kan. Pandai ngaji kamu semua. Dia tu dia kat komen dia. Seperti rusuk kiriku bergetar, dia kata. Rusuk kiri bergetar. Tak faham maksud dia apa? Kan Adam, Hawa dijadikan pada rusuk kiri Adam. Jadi dia tu dia lah tu. Dia tengok perempuan cantik sikit je, perempuan solehah, terasa mesti rusuk kiri ku bergetar. Pukul berapa komen? Pukul 1. Esok speaker bergetar, bergegar pukul 7 sembahyang subuh. Elok sangat rusuk kiri bergetar. Ada kata tu, aku nak selamatkan para wanita zaman sekarang. Kau pergi sembahyang Jumaat tak hari ni? Tak pergi. Kau selamatkan diri kau dulu. Aku nak selamatkan para wanita, dia kata. Nak kahwin 3, kata dia. Kau pergi sembahyang Jumaat berapa kali? Sebulan. Ada dalam sekali. Selamatkan diri kau dulu. Yang perempuan boleh tahan juga melayan. Pantang profil muka. Letak orang tu kopi, letak gambar imam muda handsome. Bukan saya lah, orang lain lah. Letak sebagai profil, tegur kawan ni, hai, assalamualaikum. Melayan. Sebab apa? Sebab tadi dia tulis dalam posting dia, malam ini aku kesepian. Siapakah yang sudi menjadi imam buat diriku? Imam Zat. Tengok anak-anak tu. Sekarang main rusuk kiri, imam buat solat tu. Tak semayang. Maghrib pukul 8, 8.30. Silap-silap bulan jamak. Okey.
Tengok Ustaz Rizal tulis. Dia kata boleh bercinta berbahasa dua. Boleh kahwin tak? Tak boleh kahwin. Boleh nak kahwin? Boleh. Masuk Islam lah. Nampak? Dalam Islam boleh suka dekat orang, tak ada masalah. Tuan-tuan nak suka kat siapa boleh. Tapi kahwin boleh, masuk Islam. Itu sebab dia tulis itu. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu lelaki kahwin dengan orang perempuan musyrik hatta yu'min, sehingga dia orang beriman dulu. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguhnya hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, sekalipun perempuan musyrik itu a'jabat sebut dia cantik. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Para wali laki jangan bagi kahwinkan anak perempuan dengan laki musyrik hatta yu'minu, melainkan dia orang dah beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Orang laki hamba yang beriman lebih baik daripada laki musyrik sekalipun dia handsome. Kenapa? Ia adalah haram dan tidak sah. Tegahan Allah Ta'ala dalam ayat Quran ni suruh kata beritahu haram kahwin non-muslim dengan muslim. Sebab apa? Sambungan ayat tu, ulaika yad'una ilan nar. Dia orang ajak kamu masuk neraka. Ialah akidah dah lain. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni. Tapi Allah Ta'ala ajak kamu masuk Islam lah, bawa kepada keampunan dan juga masuk syurga. Apa hikmah pengharaman kahwin dengan non-muslim ni? Sebab yang pertama, dasar dia akidah. Jangan akidah, kan? Akidah beza siapa boleh satu. Orang Islam yang sama-sama agama ada gaduh tak? Jangan tuan cakap, kan? Saya saja suka juga dengar kutip-kutip pada kaunselor ni kan. Diorang buat kaunseling. Kan ada kadang pasangan orang Islam nak datang nak minta cerai. Dia kata kenapa? Tuan-tuan bayangkan, ni tajuk akidah besar kan. Orang bercerai sebab apa? Pernah dengar tak kes suami isteri bercerai sebab nak warna lansir yang lain waktu raya? Laki nak warna ini, perempuan nak warna kuning, laki nak warna biru. Gaduh lansir raya. Jumpa. Itu lagi canggih tuan-tuan. Satu lagi, apa dia? Orang lelaki datang, saya nak ceraikan, minta kaunseling, ceraikan isteri. Kenapa? Rumah saya dia suka tekan ubat gigi. Ikut tengah, dia kata. Ikut tengah, tak tahu. Saya nak dia tekan ikut belakang tu, senang keluar ubat gigi tu. Gaduh. Ubat gigi tekan belah tengah, marah dia. Orang perempuan suka tak tekan belah tengah? Ke tekan dia bawah? Gaduh tak? Jadi kalau bab macam itu boleh gaduh, ini kan boleh bab akidah. Perkahwinan gini sekejap lagi macam mana dari si anak yang lahir. Tapi kalau perkahwinan antara kaum, tak apa, dia Islam tapi bangsa yang lain, Cina semua, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ini orang bergaduh kahwin keturunan Said. Ada Said sini. Saya kan. Relax je. Kenapa tuan saya nak kaji-kaji bab Said ni kan? Saya cari tulisan dulu kan. Sebab Said ni dia, kalau ada orang yang dia mengaku keturunan Nabi kan, saya risau juga. Ada orang yang mengaku bin dah sekali bin Muhammad. Ada tak? Ada tak? Siapa yang dia mengaku ada last sekali bin Muhammad, tipu dia kan. Sebab apa? Nabi Muhammad ada anak lelaki yang hidup tak? Anak dia tu kan Abu Qasim, Ibrahim, Abdullah. Tujuh anak Nabi kita ada 7 orang, tak tahu lagi tu. Kan? 3 laki-laki mati, mana ada hidup? Habis bin apa last sekali? Bin Ali. Satu je, bin Ali je. Jangan lupa tuan-tuan, beritahu kat dia lagi, siapa yang bin Ali ni, dia tak masuk jadi Syiah. Betul? Kebetulan Nabi, saya tanya tuan-tuan, siapa dia yang kahwin dengan anak Nabi 2 orang? Sayyidina Ali kahwin dengan anak Nabi seorang kan, Fatimah. Siapa kahwin dengan anak Nabi 2 orang? Siapa dia?
Sayyidina Osman. Orang panggil dia Zulnurain, Zulnurain. Dia ada dua orang yang dia ambil daripada Nabi. Dia menantu Nabi. Dia kahwin dengan siapa? Dia kahwin dengan Ruqayyah dengan Ummi Kalsum. Dia tak? Dua anak Nabi dia kahwin. Dia ada anak tak? Ada banyak cucu Nabi ni. Hari ni orang ingat Said ni kat asal Husin je. Takkan anak Sayyidina Osman tak ada? Ada ulama bahas lagi. Ustaz Said ni family sampai Bani Hashim. Sebab Abdullah dengan Aminah dia berjumpa kat satu nama tu. Tak silap saya Hashim. Itu family besar. Bila ada family besar, tuan-tuan, saya nak tanya, asal saya ada tak Said tu? Saya kena apa? Kena masa dekat Yaman. Syekh tanya, kau Said Dia kata, kalau Said Somalia bahar-bahar dengan Syekh. Syekh kata, keluarga dia besar. Kau ni kan, boleh jadi kau ni bin Abu Lahab, dia kata. Boleh jadi? Boleh jadi tak? Boleh jadi. Abu Lahab saudara Nabi. Betul? Tuan. Sebab dia ada bin besar bin Abu Talib, bin itu sebab jaga-jaga dia kata. Sebab ada juga yang Syekh Said yang minum arak ada. Yang dah keluar Islam pun ada. Jadi yang paling penting, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling terbaik, yang mulia di sisi Allah siapa dia? Yang bertakwa. Senang tuan? Senang. Kita nak faham Perbahasan 3, berkahwin dengan ahli kitab. Jadi kita cerita pasal non-muslim kan. Islam beri kelonggaran boleh kahwin dengan ahli kitab. Konsepnya laki lah, perempuan tak boleh. Laki boleh kahwin dengan perempuan ahli kitab berdasarkan dalam firman Allah dan surah Al-Maidah. Dan dia halal kepada kamu laki muslim untuk berkahwin dengan wanita-wanita yang baik daripada muslimah dan wanita yang baik daripada ahli kitab. Menurut Ibn Katsir, kita tahu apa dia punya tafsiran dia. Yang dimasukkan ahli kitab dalam ayat ini ialah golongan Bani Israel sahaja. Bani Israel, Nabi Yaqub punya family. Okey. Dan inilah pendapat mazhab Syafi'i. Kedua, ada juga pendapat bahawa maksudnya ialah ahli kitab yang zimmi, bukan yang harbi. Maknanya boleh ambil Yahudi dengan Nasrani tadi, Kristian dengan Yahudi, tapi dengan syarat yang baik, bukan yang seram dengan Islam. Maknanya tak boleh kahwin dengan Zionis. Itu pendapatnya. Yang ketiga, wanita yang baik yang menjaga diri daripada zina. Okey. Itu tafsiran-tafsiran lah. Hikmah pengharusan kahwin dengan ahli kitab ni. Tuan-tuan nak kahwin tak dengan Yahudi, dengan Kristian? Nak kahwin macam mana Ustaz? Orangnya ada ke? Kalau ada boleh lah. Tuan-tuan, ada satu kes di masa ni lah, Zionis dia sedia Yahudi Zionis ni bawa kereta kebal, ada seorang perempuan Yahudi berdiri depan tentera nak halang. Kenapa nak halang? Sebab dia percaya dalam kitab ada tulis tentang kemenangan orang Islam terhadap kaum Yahudi, dengan sebab begitu banyak sangat serangan-serangan yang dibuat ke atas orang Islam. Jadi dia berdiri depan Zionis tu kenapa? Sebab dia percaya, dia tak nak kalau boleh inilah zamannya yang berlaku zaman tu, Yahudi kalah. Tak faham tak? Maknanya dia dengan kitab, dia percaya dengan kitab dia lah. Okey. Apa jadi? Mati tuan-tuan. Kena lenyek pintu je dengan Zionis. Tuan-tuan boleh buka tuan-tuan. Ada Zionis Yahudi yang macam ni, yang saya tengok dalam tu, yang panjang dengan jambang apa? Yang dia pintarkan dia punya apa? Sideburn dia untuk dalam FB tu kata apa? Kami tak puas hati dengan Zionis semua. Dia tak puas, dia Yahudi tuan. Sebab dia tak nak, dia tak suka Zionis sebab dia ada juga. Sebab tuan-tuan, Yahudi ni bukan kita kata nak setuju boleh baik dengan dia orang. Sebab Al-Quran pun sebut boleh halal sembelihan dia orang, boleh kahwin apa semua. Cuma mana yang zalim kita tentang dengan lisan. Kita dah sebut dalam bab muamalat itu, boikot orang Yahudi. Sebab Nabi pun masa zaman dia ada Yahudi yang Nabi terus bermuamalah. Nabi bagi tanah. Ada yang Yahudi Bani Quraizah yang buat khianat dengan Nabi. Nabi marah. Nabi kata jangan kita boikot dia orang. Kita boikot, bukan jangan, kita boikot dia orang. Yahudi lain, Nabi terus berurusan. Okey. Sebab apa hikmahnya? Sebab pertama nak tarik golongan ahli kitab supaya dia orang ni kan hampir dengan kita untuk dia orang masuk Islam. Itu pertama. Yang kedua, hasil perkahwinan dia orang akan ikut, anak-anak tu dia akan ikut agama bapa mereka. Okey.
Namun, ada namun. Tadi tu hikmah sebut namun. Tujuan seperti ini nampaknya sudah tidak praktikal. Sebab apa? Sebab umat Islam dah lemah. Yang kedua, zaman awal Islam, budaya masyarakat memang laki kuasai wanita. Dia akan ikut je. Maknanya praktikal lah benda dulu tu nak ambil kahwin. Dan pun hari ini laki dah tidak berkuasa. Ada orang perempuan yang dia yang kuasai rumah tangga. Ya. Yang tiga, agama anak hari ini bukan pilihan agama bapa, tapi berdasarkan pilihan bila masuk umur 18 tahun. Betul? Tak ada orang boleh pilih agama sendiri. Jadi tak boleh nak paksa. Tak tercapai objektif ni. Dan di Malaysia sendiri, keputusan Muzakarah Fatwa beritahu apa? Memutuskan bahawa pernikahan antara lelaki Muslim dengan wanita ahli kitab yang tidak asli tidak sah. Habis apa yang sahnya? Yang sah yang ada susu galuh family sampai Nabi aku. Ada kesimpan? Kalau tak ada, tak boleh. Itu senang buat masuk Islam ni, senang. Dan inilah fatwa yang sesuai dan benar mengikut maslahat syariah. InsyaAllah. Baik, habis fiqh aurat, fiqh perkahwinan. InsyaAllah nanti kita sambung fiqh siasah. Lagi penting tu. Itu saya dah sebut belum lagi Belum lagi fiqh aurat ni dah belum? Belum juga kan? Kita boleh faham perkahwinan ni. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan sebut pasal fiqh aurat ni pun saya ingatkan orang kita yang banjir apa semua tu, teruskan doa. Dan kalau tuan ada siapa-siapa di sana, minta diorang teruskan nutup aurat macam biasa tuan-tuan ya. Sebab kena jaga. Dan juga solat. Solat ni tuan-tuan, beritahu diorang air sembahyang nak kena banyak niat. Ini untuk minum tuan-tuan. Suruh diorang habiskan besar ni cukup dah. Kalau ada spray lagi bagus. Ni saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu kan. Orang balik pada umrah tak semayang. Kenapa tak semayang? Kerana Mugari tak bagi ambil semayang. Yang beli enten balik pada Mekah tu tak semayang tu. Orang balik pada Mekah semayang lah. Travel agent kena beritahu juga, suruh bawa tu. Saya kalau saya gerak saya suruh bawa ni spray masa ni nak masuk batu. Kadang Asia apa semua pilot dia beritahu sekarang kita sedang melalui sekian-sekian dan telah masuk waktu subuh. Ada pilot tuan-tuan azan lagi. Pilot azan tuan. Ni sebut saya azan tuan Q 8501. Kita dah dengar dah dia punya tu. Rakaman kotak hitam kot ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah menjunam tuan. Masuklah air. Orang akan sebut kataan juga tuan. Apa-apa dugaan apa orang akan sebut Allah, Allah tuan. Kita tak apa. Tuan-tuan tension ke apa nanti masuk 2015 tension GST minyak ke apa semua. Masjid juga kita akan pergi tuan untuk tenangkan diri. Allah juga tempat kembali. Itu sebab bila kena musibah alladzina idza asabathum musibah. Bila kena musibah semua apa kan? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ni tuan-tuan dengan musibah sebut apa? Tak sebut, hantar WhatsApp saja. Mungkin saya tak tahu tuan-tuan. Kita dengar orang meninggal, kita type kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Al-Fatihah. Hantar ke orang baca. Orang tengok tuan-tuan, bukan baca. Inna lillahi, tulis kat dalam kurungan apa yang siapa nak hantar boleh. Jangan lupa sebut dia. Sebutlah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya kita ni milik Allah dan kita akan kembali kepada dia. Siapa sebut kata tuan-tuan, insya-Allah tenang hati dia. Sebab dia tahu kita milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak ambil suka hati Allah Ta'ala. Nak ambil anak dia ke, nak ambil mak bapak dia. Kan tuan-tuan tengok kan, yang sepasang suami isteri umur 37 tahun, kita balik tuan-tuan, balik buat dia. Anak 6 orang, yatim piatu macam tu je. Ada hikmah? Percayalah Allah dah susun semua benda dah. Eloklah semua Allah susun. Dan semua benda-benda macam ni tuan-tuan, jangan lupa. Tadi saya sebut solat dia apa tuan? Ambil semayang Tuhan. Spray dia, spray tangan itu, spray muka apa semua. Sekali cukup dah. Lepas yang wajib dia. Tangan sini, kepala semua. Kaki kanan, kaki kiri dah. Cukup. Semayang. Semayang macam mana? Rasa risau semayang batal banyak. Ada pelonggaran. Jamak mafkah pernah dengar kan? Kita cerita dulu kat sini tu. Jamak sebab hujan. Bukan jamak takyah. Itu jamak yang tak semayang namanya. Ramai orang buat macam tu tuan. Dia kumpul 4 semayang. Apa tu tuan? Kalau tengok jamak motor ni dibuat tuan.
Kalau tuan-tuan nak tahan yang semayang, suruh dia buat pukul 6, 6.30 semayang asar 4 rakaat. Kalau dia jenis susah jaga semayang tu lah. Tapi semayang asar dalam pukul 5 tak apa. Maksud aku 4 rakaat dengan 4 zuhur. Okey. Kemudian masuk maghrib pukul 7.30, sembahyang isyak 3 dan 4 isyak. Boleh buat tak? Hujan tak berhenti kan? Jamak matar namanya. Yang dibenarkan, tak ada masalah. Kita ni sebab tak sampai orang ingat ni mazhab lain. Mazhab Syafi'i tu tak apa mazhab lain kan? Cuma mazhab Syafi'i tumpukan pada maghrib dan isyak. Yang hujan boleh terus lepas maghrib bangun ya kamat terus main isyak 4. Kasar tak boleh, kasar untuk musafir. Ini bukan musafir, ini sebab masyaqqah. Dan bila orang belajar kan boleh tahu. Oh punya boleh. Yelah tuan nak jaga semayang. Orang yang sakit pun sama juga. Jenis sakit kan. Macam mana pun kena semayang sebab apa? Masa kena uji ni lah, doa dia hampir Allah Ta'ala. Buktinya apa? Abdullah Ibn Mubarak, seorang tabi'in besar, orang ketuk pintu rumah dia. Ya Syekh, tolong anak aku kena musibah. Abdullah Mubarak kata apa? Aku patut engkau baca doa, aku aminkan dia. Kenapa? Sebab bukan pasal dia share besar, tapi engkau ni punya doa lagi hampir Allah Ta'ala sekarang. Bukan aku. Aku amin je. Jadi orang yang kena musibah sana sekarang, tuan ajar dia orang, tuan balik buka internet tu cari Allahumma ajurni fi musibati. Boleh search internet dah. So cari anak-anak doa ketika musibah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, ganjari aku dalam musibah ini. Dengan sebab sabar, dengan sebab tabah, Allah ganjari. Wakhlufni khairan minha, dan gantikan untuk aku yang lebih baik. Nabi ajar kat siapa doa ni? Nabi ajar kat Ummu Salamah. Tuan-tuan biasa dengar cerita ni. Ummu Salamah mati suami, kahwin mati suami, mati. Puan cantik. Jalan paling lelaki kahwin dengan Ummu Salamah, paling disayang dengan Ummu Salamah. Mati juga Ummu Salamah. Jumpa Nabi, Nabi ajar doa ni. Tapi doa ni sebut aku minta ganti yang lebih baik. Siapa lagi baik pada Ummu Salamah? Tak ada dah, Ummu Salamah lah paling baik. Siapa pinang dia? Rasulullah SAW pinang Ummu Salamah. Nampak? Siapa lagi baik daripada Nabi? Mana dia dah? Memang Nabi dia terbaik. Dia sebab doa tu dia ajar. Mana dia nak tahu dengan sebab rumah dia untuk ranak dan sebagainya apa semua, Allah gantikan satu rumah yang baru yang lain. Mana tahu tak? Semua barang ni kita tak tahu. Allah Ta'ala. Yang paling penting sabar ketika mana kena ujian. Ada orang cakap senang lah cakap kau tak rasa. Dan perkataan macam ni, inilah yang pernah Nabi kena dekat dulu. Nabi cuba suruh seorang perempuan yang kematian anak dia sabar. Perempuan tu kata apa? Kau senang cakap, kau tak jadi. Tuan-tuan, cakap dengan Nabi, dia tak kenal Nabi, orang tak tahu. Balik je Nabi jalan. Orang cakap, kau cakap tadi dekat Nabi tu kata. Terkejut dia, sebab apa? Sebab dia tercakap yang dia kata kau tak pernah rasa. Tuan-tuan, Nabi lagi teruk kena. Bapak tak ada, mak mati masa kecil. Apa lagi? Bapak saudara mati, atuk mati. Nak kata bab mati, dia kata lagilah Nabi ni ujian. Tapi masa perempuan jumpa balik Nabi lepas, ya Rasulullah, aku dah boleh sabar. Nabi kata, sabar ni fisad matil ula, pada pelanggaran pertama. Maksudnya masa kena sabar, itu sabar. Tapi kita lepas sebulan, alhamdulillah aku dah boleh sabar, boleh terima. Lepas sebulan tak panggil sabar dah. Tak panggil sabar dah. Betul? Sabar ni masa kena sabar, itu panggil sabar. Dia nak katakan kita dah, Nabi pun dah pernah kena macam tu dah. Tak apa tu, dah cakap je, teruskan bagi tahu. Walaupun dia akan cakap engkau kena tak kena kan. Ujian semua orang macam-macam kan, ujian. Tuan-tuan masing-masing ujian macam-macam lah. Kita ni ada yang kena macam tu, ada yang kena macam ni. Yang paling penting teruskan berdoa. Dan tuan-tuan jangan lupa, jangan dengar saja, kena usaha cari ada tak orang forward, nombor akaun sekian-sekian, jangan dipercayai. Jangan aku sedar-sedar nama akaun orang. Akaun orang, kaya dah orang tu. Tak hantar macam-macam dia. Contoh kalau kita nak sebut, tengok nama Yayasan Ahmad Muslim Care Pemuda sekian-sekian, promosi sikit-sikit lah. Saya insyaAllah saya nak gerak nanti. Sebab operasi sekarang susah juga. Saya saja cerita tuan-tuan, sebab kita nampak macam gambaran senang tuan-tuan. Ambil berat, kumpul, pergi hantar Tuan-tuan, jangan lupa sampai sana nak guna apa hantar.
Nak guna apa? Bot. Bot ada dugaan dia sikit tuan. Kita ingat, saya pun ingat sebelum ni senang je. Bot ni sampai ke tempat berhenti. Kenapa? Dia jejak dah. Dah jejak. Kita nak pergi sana ni. Kenapa? Angkat bot. Itu sebab kena ada alat canggih juga, kena kreatif tadi. Bot ni kena darat pun boleh gerak. Muhammad Al-Fatih boleh buat juga. Bot naik bukit. Jadi kita pun tahun depan tahulah dia orang nak buat macam mana. Sebab setiap tahun Allah akan uji dengan banjir ni. Kena buat juga bot yang darat pun boleh jalan. Betul tak? Ni idea saya malam ni tu kan. Baru keluar malam ni. Siapa ada otak bisnes ni, meniaga tu. Bot yang atas darat pun dia jalan. Betul tak? Penting tak? Penting tu kan? Apa tak pentingnya? Kalau sampai tahap bot tu boleh jadi macam 4-wheel drive, boleh gerak. Itu dugaan dia sekarang. Sampai situ, hantar. Clear tu kan, insyaAllah. Heli tak boleh tuan, semua tak boleh. Bantuan lambat, bantuan ada tukar plastik lain dan cok muka orang lain tuan. Itu macam-macam tuan. Siapa kerja saya berterupa pun teruk juga. Saya tak berkenan juga. Tuan-tuan tengok buat tension. Tengok tukar ni. Tu kadang-kadang benda tu bukan betul pun. Contohnya dia orang kata PMI UPM kawan saya tu kan. UPM apa ni kan? Persatuan Mahasiswa Islam tu orang ditahan oleh pihak tertentu nak tukar. Rupanya tipu. Tuan-tuan kerja saya berterupa kan. Tuan-tuan jangan layan kerja ni. Jangan look forward. Tak payah forward kan. Kita intention, bebek kita banyak doa tuan-tuan. Beritahu Allah tu selamatkan dia orang. Yang kita tengah tunggu gelombang ketiga. Tak tahu lah macam mana kat hujan kan. Meluh naik lebih tinggi apa semua. Ada tempat-tempat tertentu yang nak kering. Saya nak pergi steam terus ke apa? Tim yang seterusnya orang banyak pergi kerja dah. Anak dah sekolah dah kan. Tapi kerja bersih dah kita kurang. Kerja pembersihan. Water jet tu tuan-tuan nak layan lumpur setinggi ni boleh ke? Ada tuan-tuan skop juga. Skop kan. Dia kena pakai apa tuan? Bomba kan. Sebab patutnya orang kena gunalah segenap barang-barang apa semua untuk clear kan. Sebab barang dah ada kan, teknologi dah canggih. Okey, dah cukup setakat tu. Sama soal sekali bicara. Doa sikit dan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil fi as-siratal mustaqim. Allahumma inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajurna fi musibatina. Ya Allah, ganjari kami dengan sebab kesabaran dan kesabaran mereka ya Allah dalam musibah ini ya Allah. Wa khulufna khairan minha, dan gantikanlah benda yang lebih baik selepas ini ya Allah. Ya Allah Ghafur, ampunkan dosa kami, dosa kedua bapa kami, dosa keluarga kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa jiran kami, dosa seluruh umat Islam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Kita dengan tasbih kafarah wa surat Al-Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.